So guys, selamat datang ke SRTV. So, ada video, maksudnya ada penceritaan yang akan dikongsikan di video kali ini. Ianya boleh katakan benda yang tidak diendahkan lagi lah. Atau macam boleh katakan macam perlu diberi perhatian sebenarnya. Tapi ianya masih dalam status rumor sebenarnya. So, adakah ianya akan berlaku ataupun tidak, itu kita tidak tahu. Dan sekiranya perpindahan ni berlaku, bagaimana perpindahan tersebut boleh dijadikan, dan seterusnya pendapat akulah mengenai player ni, mengenai pengambilan player ni, adakah ianya logik untuk bersama Sabah FC. So, kenapa aku katakan benda ni macam tidak boleh kita pandang rendah atau pandang remeh ataupun macam cerita-cerita direka-reka, kerana Harimau Melaya, Facebook page Harimau Melaya yang so far setakat ni memang reliable untuk berkongsi dengan status-status terkini pemain-pemain di Liga Super ni, Liga Tempatan kita ni, kebanyakannya menjadi realiti. So apa yang dikongsikan oleh mereka kali ini adalah berkaitan perkongsian dengan Sabah FC, di mana keinginan mereka untuk mendapatkan ataupun cuba mendapatkan 3 pemain immigration yang beraksi bersama immigration yang mempunyai minit permainan yang cukup tinggi bersama immigration. Maksudnya ini boleh katakan apa yang kita cuba ambil ni adalah skuad utama di dalam immigration. Nah, itu yang kita perhatikan di sinilah. So, kenapa benda ni boleh berlaku? Dari pemerhatian aku sini, of course, satunya ialah dari segi kontrak, kerana bukan saja Sabah FC sebenarnya, kebanyakan klub di Singapura bola sepak tempatan kita pun mempunyai kontrak mereka habis pada 30 hari bulan 5 bulan lepas. So kita bila bercerita mengenai immigration pula, kenapa benda ni macam seolah-olah diperkatakan dan boleh berlaku, di mana pemergian 3 pemain ni sedangkan mereka adalah merupakan main player untuk mereka adalah kerana perubahan yang dilakukan oleh immigration sendiri, di mana ini aku ada kongsikan pada video sebelum ni. Mereka merubah identiti mereka. Aku tak tahu sekarang, aku masih menunggu sebenarnya di mana mereka bakal berpangkalan dan apakah nama baru mereka. Tapi so far yang aku nampak di sini adalah kemungkinan besar mereka akan beralih ke warna kuning, dan lepas tu macam ada korporat yang mengambil klub ni, dan Yusri Cek lah tidak disambung kontrak bersama immigration, di mana Mahmet Durakovic telah diumumkan selaku head coach terbaru mereka. Mahmet Durakovic bukan individu yang asing juga sebenarnya di Singapura bola sepak tempatan kita ni. Beliau pun merupakan salah satu yang mempunyai pengalaman dan mempunyai reputasi yang cukup bagus lah di Singapura bola sepak tempatan kita. So aku sebenarnya tak faham kenapa benda ni perlu diambil. Adakah ianya berdasarkan ingin melonjakkan lagi Immigration FC ni ke atas? Kerana bagi aku Yusri Ceklah ni pun not bad jugalah. Di atas prestasi beliau bersama klub beliau terlebih dahulu pun memang bagus juga performance diorang. Lepas tu bersama skuad baru immigration pun memberikan lagi menunjukkan lagi kemampuan beliau, yang beliau ni letakkan di mana-mana sekalipun tetap boleh berjaya. Cuma unfortunately career beliau bersama immigration tidak panjang lah, jodoh beliau tidak panjang kerana mereka telah mengambil head coach yang baru. So ada benda ni mungkin telah memberi sedikit bilang orang mungkin perubahan penstrukturan dari segi pemain di dalam Immigration FC, di mana mereka akan melepaskan pemain-pemain mereka, dan antara pemain-pemain yang bakal dilepaskan, dan baru aku sebut nama diorang, dan yang dikaitkan bersama Sabah FC adalah Fayyad Zulkifli, Fazrul Daniel dan juga Halim Syari. So diorang ni Fayyad Zulkifli 27 tahun. Lepas tu Fazrul Daniel 28, Halim Syari 31 tahun. Aku akan buat kongsi ini secara rambang saja. Dia tidak ada struktur ini. Aku akan kongsi macam tu saja. So kamu perhatikan pelan-pelan lah. So 3 pemain yang merupakan pemain, 2-nya boleh beraksi di central midfield dan defensive midfield, iaitu Halim Syari dan juga si Fazrul Daniel, manakala Fayyad Zulkifli ni dia adalah left winger. Kalau aku tengok rekod dia bersama di immigration pun memang dia banyak sekali deploy under left winger, dan jumlah gol yang dia lakukan pun not bad juga, 27 perlawanan, 4 gol dan juga 4 assist. So ini adalah merupakan salah satu sumber assist terbaru kita sekiranya betul
sumber assist terbaru dan sumber pencarian gol terbaru sekiranya beliau akan berada bersama Sabah FC. In fact, dia sendiri ni pun pernah menjaringkan gol lah sewaktu menentang Sabah FC. Si Fayyad Daniel ni. Dan seterusnya adalah Fayyad Zulkifli, seterusnya adalah Fazrul Daniel. Dia pun not bad juga, 23 perlawanan bersama di Liga Super aku cerita ni, bersama Immigration telah memberikan 3 gol dan 1 assist. So di situ kita tambah lagi satu player yang boleh memberikan gol dan juga assist dalam skuad Sabah FC ni. Boleh beraksi di central midfield, tapi central midfield, defensive midfield dan attacking midfield, tapi lebih kepada central lah dia ni. Manakala sekali lagi Halim Syari, dia ni dideploy pun di central midfield tapi boleh juga beraksi di defensive midfield. 13 perlawanan, tidak sebarang contribution, tapi untuk dia ni yang aku perhatikan adalah dia punya injury history lah. Injury history dia sewaktu bersama Immigration, crucial ligament injury. So 37 perlawanan dia miss. So itu benda yang perlu diperhatikan untuk Halim Syahri lah. Pasal kalau kita ambil dia tapi end up dia injured lagi dengan tempo yang lama, so ianya akan menyukarkan squad rotation untuk Sabah FC. So the way I look at this, aku boleh cakap proposal lah untuk Sabah FC ataupun oleh Sabah FC. Agak logik juga untuk mengambil pemain-pemain ni, kerana bagi aku macam okay, sekarang Sabah FC kalau ikut standing kita berada tangga ke-9, so Immigration di tangga ke-6. So the only way untuk Sabah FC memperkuatkan lagi skuad ni, tapi perlu mendapat keminatan daripada pemain tersebut, adalah mengambil pemain yang terbaik berada di bawah kita. Contohnya Brunei tangga 10, Melaka tangga ke-11, 12 Kelantan, 13 PDRM. Kita perlu kutip satu-satu pemain yang bagus untuk join Sabah FC. That is the way I look at it lah. Pasal untuk kita ambil pemain yang berada di atas kita, adakah dia orang berminat untuk beraksi dengan klub yang berada tangga ke-9, Sabah FC? So that's why macam the way I look at this, kiranya betul-betul terjadi ialah merupakan satu pengambilan yang positif sebenarnya, kerana kita mengambil pemain yang klub dia berada tangga ke-6 dan pemain yang mempunyai mini permainan yang cukup tinggi dalam klub tersebut dan memberi contribution untuk kejayaan klub tersebut berada di tangga ke-6 sekali lagi, Immigration. So mungkin boleh, kalau benda ni boleh terjadi, so why not ambil pemain terbaik dari Penang, Negeri Sembilan ke Kuala Lumpur, kali lebih kurang macam tu lah dari segi pemerhatian aku. Sekali lagi ini adalah pendapat aku sahajalah. So aku memandang benda ni agak positif sebenarnya, walaupun ada yang mengatakan aduh kesian Sabah FC ni ambil pemain yang dibuang bah. Tapi logiknya memang begitulah di saingan bola sepak tempatan kita ni, tidak ada seorang pemain pun yang berpindah melibatkan pembelian. Pemain yang berasal di Liga Super kita ni so far berpindah kerana tamatnya kontrak mereka dan telah di-offer oleh klub-klub lain. So far itu yang terjadi di bola sepak liga tempatan kita. Bukan kita mau pandang rendah konsep tu, tapi pada realitinya itulah yang berlaku di sepanjang perjalanan bola sepak di Malaysia inilah. Okey, berbalik pada benda penting. Jadi that's why aku katakan, kerana aku sendiri melihat benda ni macam dalam Sabah FC ni, sepanjang semua perlawanan 24 perlawanan yang kita lalui di saingan Liga Super ni, satu benda yang selalu aku perhatikan di sini adalah kelemahan di bahagian central midfield kita, di mana Gary Steven Robert bagi aku cukup bagus, tapi kita tidak boleh rely on him that much sudah, oleh kerana dia ni macam injury prone dan aku boleh katakan dia punya injury crisis dan juga age lah, lebih kurang macam tu. Dan Pelicanos di rumours waktu pengambilan beliau tu boleh katakan akan menguatkan di bahagian defensive midfield kita, tapi unfortunately bagi aku beliau adalah import player yang flop lah di saingan bola sepak tempatan kita ni. So manakala untuk rotation kedua pemain ni sebenarnya tidak wujud di dalam Sabah FC. That's why sampai kita nampak Dwi Lubitsch diturunkan ke position tersebut. Sometimes siapa ni yang pemain kecil-kecil tu, lupa surat aku nama dia, beliau pun terpaksa diturunkan. Tapi unfortunately rotation atau replacement tersebut tidak cukup bagus untuk menggalas tanggungjawab as a defensive midfield. So that's why aku katakan di sini
defensive midfield dan midfield lah, kurang kumis semua lah sebenarnya. So that's why aku katakan di sini pengambilan ketiga-tiga dua pemain ni lah, especially iaitu Fazrul Daniel dan juga Halim Syahri yang beraksi di bahagian yang boleh beraksi di bahagian center midfield dan defensive midfield adalah merupakan satu pengambilan yang cukup bagus bagi aku. Dan aku rasa perlu juga kita masih menyimpan Gary Steven Robert. Pelicanos tu mungkin kita boleh tukar lah actually. Dalam kepala aku ada pengganti Pelicanos yang cukup bagus yang sedang beraksi di saingan bola sepak tempatan kita, tapi itu akan kongsikan di video yang akan datang. Kerana Gary Steven Robert dalam bukan pemain yang cukup berpengalaman, so boleh membantu mereka bersama di dalam skuad Sabah FC ini tentang macam mana permainan selaku central midfield, defensive midfield perlu dilakukan. Dan untuk pengambilan Fayyad Zulkifli ni, aku perhati juga dia ni sebenarnya, especially selepas dia menjaringkan gol bersama Sabah FC, dia ada power dia sendirilah pemain ni, walaupun dia ni kira macam tidak berapa diperhatikan, sangat underrated, tapi dia mempunyai kemampuan dia tersendiri. So aku perhatikan Sabah FC ni, especially selepas pemergian Jilton tu, memang kita memerlukan individu yang boleh beraksi di bahagian left wing ni, kerana pada masa tu Sadil ada. Tapi apabila sudah tiada Sadil, tiada Jilton Parabia, kedua-dua part ni, sehingga membawa musim lepas tu telah memberi impact yang besar untuk kita lah. So agak logik untuk membawa beliau masuk ke dalam Sabah FC untuk beraksi di bahagian left wing ni. At least kita tahu kita ada satu pemain yang memang naturally boleh beraksi di position tersebut instead of meletakkan player yang tidak natural berada di position tersebut yang sering kali dilakukan oleh coach Sabah FC sekarang ni. So okay guys, sekali lagi aku melihat benda ni secara positif sebenarnya, pasal aku nampak mereka ni satu, again, tim yang berada di atas kita, itu tangga ke-6, kita tangga ke-9, merupakan player yang sering kali berada di senarai utama untuk tiap perlawanan immigration, dan seterusnya mempunyai kemampuan untuk menjaringkan gol dan assist, dan beberapa pemain ni juga mempunyai leadership capability lah. Contoh seperti Fazrul Daniel ni dan juga Halim Syahri ni kerana pernah menggalas tanggungjawab selaku kapten untuk pasukan immigration. So kita ada pasukan secara physical ada, pengalaman ada, leadership ada. So 3 bagi combination yang cukup bagus lah. Tapi masalahnya sekarang, adakah aku nak tahu lah siapa coach Sabah FC ni, tapi aku nampak 3 pemain immigration masuk. Yusri Ceklah pula status dia free agent. Adakah mungkin kejutan bakal dilakukan di mana Yusri Ceklah akan join Sabah FC yang memberi pengaruh kepada 3 pemain ini untuk join Sabah FC? Itu remain to be seen, aku tak tahu. Cuma adakah 3 pemain ini sesuai untuk cara permainan yang diinginkan oleh coach Sabah FC bagi musim yang akan datang? So itu persoalan dia lah. So okay guys, itu adalah perkongsian aku. Letakkan pada di ruang komentar di bawah tentang pengambilan 3 pemain ni, dan bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.